Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita ketenangan hati, kecerdasan jiwa dan sanubari dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-33 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Yang bermaksud hanya sahaja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh, yakni kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang, yakni kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menyebutkan kepada kita dalam ayat yang telah lepas tentang betapa besarnya dosa orang yang membunuh tanpa hak, tanpa alasan yang membenarkan ia melakukan demikian, dan bagaimana besarnya pahala bagi orang yang berusaha dalam kehidupannya untuk memastikan nyawa manusia itu terpelihara, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan pula kepada kita tentang jenayah-jenayah yang memungkinkan berlakunya pembunuhan atau hukuman bunuh. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, sehinggalah ke akhir ayat. Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan bahawa para ahli takwil atau para ahli tafsir berselisih pandangan tentang siapakah atau kepada siapakah diturunkan ayat ini. Berkata sebahagian daripada mereka, ia turun tentang kaum atau segolongan dalam kalangan ahlul kitab yang pernah melakukan atau berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menyalahi janji atau mengkhianati perjanjian itu. Maka mereka juga selain itu melakukan kerosakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum yang patut dijatuhkan ke atas mereka. Sementara pandangan ahlu tafsir, ulama tafsir yang lain pula mengatakan bahawa ayat ini turun mengenai atau merujuk kepada satu kaum dalam kalangan musyrikin, dan ahli tafsir yang lain pula mengatakan bahkan ia diturunkan pada satu kaum, iaitu kaum daripada Urainah dan Uql, yang mana mereka adalah kaum yang murtad daripada Islam, dan mereka juga mengisytiharkan peperangan terhadap Allah dan Rasul. Diriwayatkan daripada Anas bahawa segolongan daripada Uql dan juga Urainah
telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah ahlu dhar'in, iaitu kami ini adalah penternak, dan kami bukan ahlu rif, iaitu kami bukan petani. Dan kami dapati Madinah ini, iaitu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan kami rasakan Madinah ini tidak sesuai cuacanya dengan kami." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diberikan kepada mereka beberapa ekor unta, iaitu antara 3 hingga 9 ekor, atau ada yang mengatakan 3 hingga 10 ekor, dan bersama-samanya ada pengembala yang membawa unta-unta tersebut, dan diperintahkan agar dibawakan bersama-sama mereka, dan mereka pun keluar bersama-sama dengan pengembala dan juga unta-unta tersebut, dan mereka telah minum daripada unta-unta tersebut. Ya, termasuklah mereka meminum daripada air kencing unta itu. Dan juga apa yang berlaku apabila sampai satu tempat bernama Harrah, iaitu satu tempat di Madinah, mereka telah murtad, iaitu rombongan ataupun lelaki-lelaki dalam rombongan itu, iaitu daripada Bani Urainah dan juga Bani Uql, telah pun murtad dan telah membunuh pengembala yang membawa bersama-sama mereka unta itu, dan telah merampas unta tersebut, dan mereka telah kufur, iaitu mereka telah murtad. Maka berita ini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan agar dikesan di jejaki mereka, lalu telah ditemukan dan telah dihukum dengan satu hukuman, iaitu tangan mereka dipotong dan kaki mereka juga dipotong, mata mereka dibutakan dan ditinggalkan di kawasan tersebut sehinggalah mereka mati. Dan disebut bahawa ayat ini diturunkan mengenai mereka. Berkata Ibn Jarir At-Tabari, pandangan yang aku cenderung mengatakan ia merupakan pandangan yang lebih aula atau lebih utama, ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu hukum terhadap baginda tentang orang yang memusuhi Allah dan Rasul, orang yang melakukan atau berusaha untuk melakukan kefasadan ataupun kerosakan di muka bumi setelah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan ataupun kabilah Bani Urainah ini. Dan di sisi ulama, di antaranya pengarang tafsir Al-Wasit, iaitu Syekh Al-Azhar yang terdahulu, iaitu Syekh Muhammad Said Tantawi, mengatakan bahawa pandangan Ibn Jarir ini adalah lebih sesuai untuk diterima, kerana ayat ini menjelaskan tentang balasan ataupun hukuman yang dinamakan sebagai qutta'ut turuq, iaitu orang-orang yang merampas, para perampas di tengah perjalanan yang kerja mereka umpama lanun di tengah lautan, yang mana golongan ini sentiasa berusaha, bahkan dalam hidup mereka, kerja mereka ialah menyalahi undang-undang dan juga menyalahi apa juga peraturan yang ditetapkan oleh agama, dan mereka sanggup untuk melakukan jenayah-jenayah seperti pembunuhan, rampasan, curi, samun dan sebagainya, sama ada mereka itu dalam kalangan musyrikin ataupun dalam kalangan bukan musyrikin. Maka ia adalah bersifat umum, dan tidak dikhususkan, ataupun difahami dengan umumul lafz dan tidak dengan sebab yang khusus. Adapun pada kalimah yuharibuna, daripada kata dasar al-muharabah, dan al-muharabah ialah daripada wazan mufa'alah, daripada al-harb, iaitu peperangan, dan merupakan lawan kepada keamanan. Dan maksud daripada muharabah pada ayat ini ialah perbuatan qat'ut tariq, iaitu perbuatan menghalang atau perbuatan menyekat di tengah-tengah perjalanan, sama ada di daratan ataupun di lautan, terhadap orang-orang yang bermusafir ataupun yang sedang berjalan dalam keadaan aman, dengan melakukan
kezaliman terhadap mereka, sama ada dengan membunuh mereka atau merampas harta mereka atau apa saja jenayah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud muharabah ataupun yuharibuna atau memerangi Allah, yuharibuna Allah wa Rasul, maka maksud memerangi Allah di sini atau manusia yang memerangi Allah di sini bukanlah dari sudut ataupun difahami dengan maknanya yang hakiki, kerana ia tidak mungkin berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Suci daripada dijejaskan ataupun dilakukan apa-apa yang menjejaskan daripada sudut ataupun daripada pihak makhluknya. Maka maksud yuharibun Allah di sini adalah dalam bentuk simbolik ataupun metafora, bermaksud orang yang memerangi, orang yang melakukan apa sahaja bentuk sabotaj ataupun berkonspirasi ataupun apa sahaja bentuk perlakuan yang mendatangkan kesukaran, kesusahan, sabotaj dan apa sahaja terhadap awliya Allah, terhadap kekasih-kekasih Allah, dan juga termasuklah para rasul utusan Allah dan juga orang-orang Islam. Dan Allah menganggap orang-orang yang seumpama ini yang melakukan jenayah terhadap golongan yang dikasihi Allah Ta'ala ini merupakan ataupun seumpama orang yang mencabar, orang yang memerangi Allah, yang sama sekali tidak meridai dan melarang perbuatan-perbuatan yang seumpama ini. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Selain itu, mereka ini juga melakukan wa yas'auna fil ardi fasada, itu mereka melakukan sesuatu usaha. Dan kalimah wa yas'auna daripada as-sa'yu bermaksud al-harakatus sari'atul mustamirrah, suatu pergerakan yang cepat dan berterusan. Maka itulah yang digambarkan oleh perkataan wa yas'auna. Adapun fasada, al-fasad maknanya diddus salah, lawan kepada kebaikan. Al-fasad maknanya keburukan. Setiap perkara yang terkeluar daripada haknya yang sebenar, maka ia adalah membawa kepada keburukan. Maka maksud melakukan keburukan di bumi ini ialah seperti yang disebutkan tadi, iaitu orang yang melakukan qat'ut tariq, yang menyekat perjalanan manusia di daratan atau di lautan, orang yang seumpama lanun di lautan dan perampas di daratan, yang mengancam keamanan pada manusia lain dan sanggup untuk melakukan apa juga perbuatan yang menyakitkan orang lain pada diri mereka, pada harta mereka atau pada apa juga yang dibawa oleh mereka. Maka apakah balasan yang ataupun hukuman yang Allah Ta'ala tentukan untuk mereka ini? Allah menyebutkan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Hukumannya ialah an yuqattalu, at-taqtil, iaitu balasan dengan dibunuh balas. Dan disebutkan di sini an yuqattalu, bukan an yuqtalu, untuk menunjukkan betapa perbuatan atau hukuman yang patut dikenakan kepada golongan yang seumpama ini hendaklah dilakukan dengan serius dan tanpa teragak-agak dalam melakukannya, kerana ia adalah suatu hak dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memberi isyarat bahawa hukum ini ataupun balasan ini hendaklah berterusan sifatnya. Selagi mereka masih lagi dalam ataupun masih lagi melakukan jenayah tersebut, maka setiap kali mereka membunuh, maka mereka perlu dibunuh. Yang pertama, yang kedua, au yusallabu, daripada at-taslib. At-taslib maknanya dengan dipalang atau kita katakan disalib, iaitu diletakkan penjenayah itu yang hendak dibunuh, dibalas bunuh, maksudnya diikat di satu tempat yang tinggi dan dapat dilihat oleh orang lain sebagai suatu pengajaran kepada mereka yang melihat hukuman yang dahsyat ini, agar mereka gentar ataupun takut untuk melakukannya.
Dikatakan bahawa dipalang ataupun tempoh dipalang itu adalah selama 3 hari. Ada yang mengatakan dipalang itu atau diikat itu dalam tempoh sehari sahaja. Dan di sini juga dibawakan dalam sighatut tad'if, iaitu yusallabu, juga untuk menunjukkan beratnya hukuman atau dahsyatnya hukuman atau pelaksanaan hukuman ini, dan ia juga adalah suatu hukuman yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bersambung lagi. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.